Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi Wahab Mahrum, semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa untuk share video ni kepada teman-teman yang lain. Sekejap je kuliah malam ni, tak sampai setengah jam insya-Allah. Terima kasih Ustazah Nurilis Fatih, Lana Luka, barakallahu fikum pada semua yang hadir pada malam ni. Kita nak bincang satu ayat saja pada malam ni, Ruqayyah Samad. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Misbah, masih peluang ada untuk tadabbur malam ni. Abu Auni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua Muhammad Ahmad. Jadi Ruqayyah Samad, alhamdulillah, syukur. Azina Abdul Aziz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Kushairi, barakallahu fikum. Hafizah Jazuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Fadli Ahmad, semua yang hadir, tak sempat nak sebut nama semua ni. Nusila Abdullah, alhamdulillah. Yang mulia Syarifah Ghauth Normal Ahmad. Baik, kita lihat ayat ke-25 bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir. Sa'diyah Basar, Azizah Yusuf, tolong lihat tafsir Ibn Katsir warna biru ni. Kita berada pada muka surat ke-73. Ni adalah jilid yang ke-9. Ya. Jadi jilid ke-9 muka surat 73. Ummu Numair, kakak sayang, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita lihat ayat ke-25 pada malam ni. Namun demikian saya ada sikit lagi nak ulas tentang ayat 24, tapi kita baca ayat 25 malam ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Sadaqallahul azim. Haji Hamidah, Lili Osman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan Kamisa HMS. Baik, ayat 25 surah Al-Fathu, tafsir Ibn Katsir, jilid 9 muka surat 67 hingga 69. Malam ni kita pergi muka surat 73 Ustazah Mufatih. Baik. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalangmu daripada masuki Masjidil Haram dan menghalang haiwan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalaulah tidak kerana lelaki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman yang tidak kamu ketahui, maka kamu akan membunuh mereka menyebabkan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. Tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah masukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ini saja pada malam ni. Zulkifli bin Abdul Rahim, Alhamdulillah, Bujang Sibu, Haji Hafizah, Haji Syarif, Suhailah Yusuf. Baik, kita lihat tafsir Ibn Katsir jilid ke-9 muka surat 74. Allah memberitahu tentang orang-orang kafir di kalangan kaum musyrikin Arab dari suku Quraisy dan orang yang ikut membantu mereka mewujudkan kemenangan melawan Nabi SAW. Mereka lah orang-orang yang kafir, iaitu orang kafir yang menghalangmu dari masuki Masjidil Haram, padahal kalian lah yang berhak memasukinya, dan pada sisi yang lain kamu memang menjadi penghuninya, dan menghalang haiwan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, iaitu mereka menghalang binatang kurban untuk sampai ke tempatnya. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kezaliman dan kejahatan. Haiwan kurban tersebut berjumlah 70 ekor budnah, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut. Ataupun badanah, budnah ataupun badanah. Lalu firman Allah SWT, walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minat, kalau tidak kerana lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, iaitu yang berada di tengah-tengah orang kafir yang menyembunyikan keimanan mereka kerana bimbang terhadap keselamatan mereka dari gangguan kaum yang kafir itu, akan tapi kami beri kuasa ke atas kamu dalam melawan mereka, sehingga kamu akan bunuh mereka dan membinasakan mereka semua. Tetapi di antara mereka terdapat orang yang beriman, lelaki atau perempuan yang tidak kamu kenal ketika kamu merangi mereka. Oleh kerana itu Allah firman, lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arrah, yang kamu tidak ketahui bahawa kamu akan bunuh mereka menyebabkan kamu ditimpa kesusahan, iaitu berupa dosa dan juga denda. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan,
tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah masukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya. Maksudnya mengakhirkan hukuman mereka, supaya orang beriman yang ada di kalangan mereka dapat selamat, dan juga kebanyakan mereka kembali kepada Islam. Setelah itu Allah berfirman, "Lau tazayyalu," sekiranya mereka tidak bercampur baur dengan kata lain, andai orang kafir dapat dipisahkan dari orang-orang beriman yang berada di tengah-tengah mereka, tentulah kami akan mengazab orang kafir dengan azab yang pedih. Maksudnya, nescaya kami akan berikan kekuasaan kepada kamu atas orang kafir tersebut, sehingga kamu dapat membunuh mereka keseluruhannya dengan pembunuhan yang menggerikan. Ayat ni masih berkaitan dengan kisah Hudaibiyah, iaitu perjanjian yang berlaku di antara Islam dan juga kufur, di antara Nabi dengan wakil golongan Quraisy, iaitu Suhail bin Amr. Kita semua sedia maklum bahawa ketika mereka sedang menandatangani perjanjian itu, selepas beberapa kali sebelum itu gagal, dan Sayyidina Uthman yang datang ke Mekah untuk menyuarakan niat mereka datang ke Mekah adalah untuk menunaikan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Lalu musyrikin telah pun menyekat Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, dan sampai berita kepada Nabi bahawa Uthman telah dibunuh, yang mana tak sepatutnya seorang diplomat dibunuh. Jadi mengelakkan berita ini tersebar keluar, dan orang akan melihat apalah golongan Quraisy musyrikin ini. Kalau orang lain datang untuk menunaikan ibadah haji, diberi. Mereka itu memegang amadah penjaga tanah haram daripada zaman Nabi Ibrahim dahulu, turun-temurun. Biasanya orang datang untuk menunaikan ibadah umrah haji dibenarkan. Tapi kenapa pula orang Islam ditahan? Kerana kita semua sedia maklum, di kalangan orang-orang Arab ada yang menyokong Nabi walaupun tidak masuk Islam. Kalau zaman sekarang ada viral, zaman dulu tidak, tapi berita cepat tersebar. Maka untuk mengelakkan keaiban ini tersebar dan juga menampakkan ketidakmatangan berpolitik orang-orang Quraisy, maka berlakulah perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Dan di situ telah memberi satu petunjuk, indikator terhadap kemenangan Islam dan pengiktirafan terhadap negara Islam Madinah. Kita telah huraikan panjang lebar sebelum ni, seperti yang disebut oleh Imam Muhammad Al-Urami, juga disebut dalam kitab-kitab sejarah contohnya. Dan tadi saya masukkan dekat Telegram dekat sahabat Ustaz Zahazan tentang peta daripada buku Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang menceritakan panjang lebar tentang Hudaibiyah dan berkaitannya dengan kemaraan, kemajuan, pencapaian umat Islam selepas daripada era Madinah, dalam era Madinah selepas daripada Hudaibiyah. Jadi tuan-tuan faham Dan di antara isi perjanjian Hudaibiyah itu adalah melarang mereka yang telah pun murtad, iaitu kembali ke Mekah di kalangan penduduk Islam Madinah, murtad balik kepada keluarga, tak boleh dipulangkan kepada Nabi di Madinah. Tetapi sebaliknya, kalau orang-orang Mekah yang selepas daripada menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu mereka masuk Islam, mereka tidak dibenarkan untuk berhijrah ke Madinah. Kalau mereka berhijrah ke Madinah juga, mereka akan dikembalikan ke Mekah secara maknanya penguasaan undang-undang. Dan kita telah lihat apa yang berlaku kepada Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ketika Suhail bin Amr bersama Rasulullah nak menandatangani perjanjian itu, tiba-tiba muncullah anak kepada Suhail bin Amr sendiri yang bernama Abu Jandal, dalam keadaan berikat, dalam keadaan terikat, terpasung, digari contohnya. Boleh kita faham dalam istilah macam tu lah tuan-tuan. Berjaya meloloskan diri sampai ke Hudaibiyah yang terletak tak jauh dari Mekah, dan merayu kepada Nabi supaya dia dibenarkan ikut turut serta pulang bersama Nabi ke Madinah. Dia tidak mahu duduk bersama dengan musyrikin Mekah kerana dia telah masuk Islam dalam period itu. Dia bukan di kalangan muhajirin, tetapi dia masuk Islam ketika Nabi berada di Hudaibiyah. Cahaya Islam itu masuk dalam hatinya, dan dia telah pun dipukul oleh keluarganya, dipenjarakan, dikepung, diletak dalam sel besi, tak dibenarkan untuk keluar daripada rumah. Tapi dia berjaya meloloskan dirinya. Dia terus pergi ke Hudaibiyah, mengetahui Nabi ada kat situ, merayu kepada Nabi di hadapan bapaknya sendiri yang musyrik, yang kafir itu. Tapi bapanya dengan tegas memukulnya, mengambil kayu yang mempunyai duri, menyebatnya di depan khalayak ramai pada waktu itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pandangan sungguh menyedihkan untuk kaum muslimin. Sebahagian daripada kaum muslimin mengaliri mata melihat peristiwa tersebut. Akhirnya Abu Jandal terpaksa dibawa pulang, dipaksa. Nabi merayu bagaimanapun tidak dipersetujui oleh Suhail, dan akhirnya anak itu telah diheret pulang ke Mekah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bersama dengan Abu Jandal dia ada seorang lagi bernama Abu Basir. Mereka ini telah pun masuk Islam di kalangan kaum Mekah dalam period ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah itu, dan mereka cuba melarikan diri pergi ke Madinah selepas itu, tapi Nabi telah menyuruh mereka untuk dikembalikan semula ke Mekah. Nabi mengatakan perjanjian itu meletakkan syarat seperti itu, kamu kena berada di Mekah, kamu tak boleh berada dengan kami di Madinah. Jadi akhirnya Abu Jandal dan juga Abu Basir ni tuan-tuan dimuliakan sekalian,
mereka telah mengambil satu tindakan nekat berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan mereka. Betul, itu hak Rasulullah SAW, hak Islam, tapi hak kami pun kami tetap akan pertahankan. Dia menegaskan bahawa dia tidak akan tunduk kepada golongan musyrikin, termasuk ayahnya sendiri. Walaupun yang maksudnya itu adalah yang sendiri, dia tidak akan tunduk. Nabi SAW tidak boleh buat apa-apa. Maka akhirnya mereka ini ketika dibawa pulang ke Mekah, datang orang-orang Quraisy untuk menjejaki mereka di Madinah, seperti disebut dalam kitab Raudhul Unuf oleh Imam As-Suhaili, satu kitab sirah yang menarik, tuan-tuan. Maka mereka telah dibawa pulang ke Mekah ikut perjanjian itu. Dalam perjanjian ketika sampai di Tan'im, dibunuhnya pengawal-pengawal yang datang dari Mekah itu. Mereka ni memang tangkas, tuan-tuan. Abu Basir, Abu Jandal dan lain ini yang telah pun dikerah paksa balik ke Mekah. Mereka telah membunuh pengawal-pengawal yang datang daripada kalangan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kemudian datang ke Madinah merayu, memberitahu Nabi perkembangan yang berlaku. Tak lama kemudian datang Abu Jandal juga Abu Basir ni kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa kami tidak mahu balik ke Mekah, wahai Rasulullah, kami telah bunuh pengawal itu. Nabi menunjukkan satu pandangan yang tegas, bahawasanya kamu tidak boleh duduk di Madinah kerana ini perjanjian kami dengan kaum Quraisy. Tuan-tuan, Abu Jandal Abu Basir ini telah pun balik ke Mekah mengetahui Nabi tidak membenarkan mereka untuk stay di Madinah. Mereka telah pun bentuk satu kekuatan dekat kawasan Jeddah, tuan-tuan. Mereka tak balik ke Mekah, mereka duduk kumpulkan 200-300 orang yang semua merupakan warrior, semua merupakan panglima-panglima, duduk kawasan itu. Mereka serang habis-habisan kabilah-kabilah perdagangan Quraisy yang lalu di kawasan tersebut. Menuju ke Jeddah ni ada kapal yang membawa perdagangan pergi ke Afrika. Itulah kerja orang Arab daripada dulu, tuan-tuan. Orang Arab ni, saya dah terang pada tuan-tuan, mereka bukannya jahiliah yang maksudkan dalam penterjemahan direct kita sebagai jahil. Perkataan jahil itu berarti bodoh. Bukan bodoh dari sudut kiraan, bukan bodoh dari sudut perdagangan, bukan bodoh dari sudut survival, tapi bodoh kerana menolak Islam. Sedangkan datuk nenek moyang mereka beragama dengan Nabi, agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jahiliah yang dimaksudkan dalam Quran sebenarnya bermaksud kebodohan kerana menolak Allah SWT sebagai Tuhan, walaupun naluri mereka mengetahui itu yang benar. Jadi tuan-tuan, akhirnya Abu Basir, Abu Jandal ni telah membentuk satu kekacauan kat kawasan tersebut sehingga menyebabkan Quraisy jadi keluh kesah. Mereka tahu itu bukan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gangster, tuan. Allahu akbar. Maka akhirnya Suhail telah pun datang menghantar utusan pergi ke Madinah untuk mengatakan kepada Nabi SAW di Madinah bahawa beginilah syarat klausa yang kita letakkan, mana-mana orang Islam yang datang ke Madinah itu hendaklah dikembalikan ke Mekah, kita waive lah, kita buang lah syarat ni, kita terpaksa angkat dan tamatkan, cancel lah syarat ni. Tapi di kalangan penduduk Mekah yang pergi ke penduduk Madinah yang kembali ke Mekah, maka tak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi mana-mana orang Mekah yang masuk Islam pergi ke Madinah, kita tak boleh minta tuntut untuk kembali ke Mekah, nanti mereka akan buat kekacauan seperti yang berlaku kepada Abu Basir dan juga Abu Jandal ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Panjang lagi kisahnya untuk saya terang kepada tuan-tuan. Mulabasat, ini masih lagi dalam bab mulabasat, maknanya peristiwa-peristiwa yang menyelubungi turunnya surah Al-Fathu itu, iaitu perkembangan politik pada waktu tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Pentingnya kita mengkaji sirah Nabi kerana di situlah terletaknya sebahagian daripada pentafsiran dan kefahaman kepada Al-Quranul Karim. Ayat Muhammad Fadli Ahmad, Muhammad Hidayat Karim, barakallahu fikum. Dan saya telah ceritakan semalam mengenai Suhail ni tegar ke penentangannya terhadap Islam, tapi akhirnya menjadi seorang yang sangat patuh dan jurucakap, pemidato yang hebat untuk Islam. Ketika dia datang jumpa dengan Nabi, Sayyidina Umar pernah meminta kepada Nabi untuk menanggalkan giginya. Tuan-tuan ya, Suhail bin Amr ni dalam setengah pendapat mengatakan dia adalah lesung pipit, handsome orangnya. Maka Nabi SAW telah pun berkata kepada Umar, janganlah buat apa-apa kepada Suhail, mudah-mudahan dia memberi kebaikan untuk kita satu masa nanti. Dan itulah yang benar-benar berlaku. Suhail akhirnya masuk Islam. Ketika Nabi melakukan Hajatul Wada', dia kelihatan dekat dengan Nabi ketika Nabi wukuf di Arafah, dan ketika Nabi bercukur rambut ketika di Mina, maka beliau antara seorang yang merebut-rebutkan rambut Nabi SAW yang jatuh dari kepala baginda yang mulia itu. Ada saya cerita tentang aspek keberkatan tabaruk semalam, tuan-tuan ni boleh sekalian. Tuan-tuan boleh rujuk kuliah kita semalam, ada sikit yang saya huraikan di situ. Baik, saya harap tuan-tuan faham apa yang berkaitan dengan ayat ini tentang bagaimana usaha golongan Quraisy akhirnya menemui kebuntuan kerana mereka gagal untuk memecah belahkan atau mengganggu gugat perjanjian yang sedang dimeterai di antara Nabi dengan wakil mereka itu.
Ya, jadi tuan-tuan dan hadirin setelah saya ceritakan semalam sebagai mukjizat Nabi mendoakan akhirnya sama ada 30 ataupun 80 orang pemimpin-pemimpin mereka ataupun budak-budak nakal di kalangan mereka yang cuba untuk merosakkan, mengganggu, mensabotaj perjanjian yang berlaku itu, sedang tanda-tanda itu tiba-tiba telinga mereka menjadi pekak. Lalu mereka pun telah ditangkap beramai-ramai oleh sahabat-sahabat Nabi itu, dan akhirnya dipulangkan ke Mekah. Nabi tidak mengapa-apakan mereka dalam keadaan hina sekali, dan malulah penduduk Mekah yang cuba untuk mensabotaj perjanjian itu atau mengganggu ugat perjanjian yang sedang ditandatangani itu. Akhirnya menemui jalan kebuntuan. Saya dah cerita pada tuan-tuan dan hari ini juga saya telah janjikan tuan-tuan untuk ceritakan apakah klausa yang dibatalkan dalam perjanjian itu, juga saya dah ceritakan tadi. Harap tuan-tuan faham ya. Jadi berikutan dengan Hudaibiyah ni, Nabi pun pulanglah ke Madinah dalam keadaan menang, gilang gemilang. Barulah orang nampak apakah rahsia di sebalik Nabi merelakan klausa-klausa perjanjian itu yang nampak zahir menyebelahi musyrikin, tapi sebenarnya dia membawa banyak kebaikan untuk kaum mukminin. Dan tak lama selepas itu datanglah dua orang tokoh musyrikin masuk Islam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Impak daripada keterbukaan Nabi dalam peristiwa tersebut akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpin Quraisy pun menjadi malu untuk stay dalam agama berhala itu, tuan-tuan. Datanglah kepada Nabi dua orang pemuka yang terhebat, antara yang terunggul dalam sejarah Islam, tuan-tuan. Siapakah mereka? Yang pertama Khalid Al-Walid, yang dipanggil Nabi sebagai Saifullahil Maslul, yang telah berjaya, yang terlibat untuk pembukaan negara Syam, pemimpin besar itu, tuan-tuan, yang kemudian diturunkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Jadi Khalid Walid ini daripada suku Makhzum telah pun masuk Islam dan melonjakkan lagi imej Islam di mata kaum Arab yang belum masuk Islam, tuan-tuan. Kalaulah Khalid yang terkenal dalam peperangan dan banyak kali yang membantu tentera musuh untuk menewaskan Islam, termasuk di Uhud, yang memberikan cabaran kepada umat Islam dalam perangan-perangan mereka, tiba-tiba masuk Islam, ini mesti ada benda besar di sebalik ini. Ini bukan calon-calon orang, mereka kata, tuan-tuan. Dan kedua, selepas itu datanglah pula kemasukan Islam, berita gembira untuk umat Islam, seorang antara pemidato dan antara orang terhebat yang dilahirkan oleh sejarah orang-orang Arab, tuan-tuan. Saya pernah cerita orang ini, seorang daripada 4 yang sangat berpengaruh, yang paling bijak, genius. Siapa namanya, tuan-tuan? Amru bin Al-As radhiyallahu an. Amru ni seorang siasi, tuan-tuan, ahli politik yang hebat, perunding yang hebat, dan dia lah yang telah diutuskan Quraisy untuk berjumpa dengan Maharaja Najasyi ketika umat Islam berhijrah buat kali pertama ke Ethiopia, ke Habsyah. Maka Amru bin Al-As ini diutuskan untuk bercakap dengan Maharaja Ethiopia, Habsyah itu, tuan-tuan. Orang antara yang paling bijak di kalangan orang Quraisy masuk Islam. Maka orang-orang Arab Quraisy yang lain melihat, kalaulah tokoh-tokoh macam ni pilih Islam, tentulah Islam ni benar. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sebab lupa saya sampaikan pesan saja. Jangan lupa dapatkan Habat Sauda Birkah, datang perkataan barakah dalam keluarga kita dan untuk badan kita, untuk mengelakkan penyakit-penyakit bahaya seperti Nabi SAW menyatakannya, dan kita yakin kata sabda Nabi itu satu kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua Nabi katakan wahyu daripada Allah. Inilah bijirin keberkatan yang dimaksudkan, iaitu Habatus Sauda. Kami telah proses, tuan-tuan, untuk mudah tuan-tuan makan, tuan-tuan nikmati, senang letak dalam handbag ke, dalam briefcase ke, dalam kereta ke. Ni keadaan seperti ni, dalam botol macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat, tuan-tuan, daripada Zazan Travel, kami sedang jaga kempen bulan kemerdekaan sekarang. Beli 5 botol ni dapat hadiah 3 tu apa, tuan-tuan? Dapat sebotol lagi hadiah batu sauda, kemudian dapat hadiah korma mekjok 1 balang macam ni, dan juga korma ajwa. Jom, tuan-tuan, beritahu kat teman-teman kita yang lain dapatkan Habat Sauda Birkah daripada Zahran Travel. Birkah tentang perkataan barakah, keberkatan, insya-Allah menjemput keberkatan dalam kesihatan tubuh badan kita dan keluarga kita. Habat Sauda Birkah, inilah dia, dapatkan daripada Zahran Travel. Baik, tuan, saya dah ceritakan tadi tentang bagaimana mulabasat yang terdapat di sebalik ayat ni. Dan ayat ke-24 menariknya, bila Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dialah yang telah menahan tangan mereka daripada kena terhadap kamu dan tangan kamu terhadap mereka di kota Mekah, sesudah Allah menangkan kamu ke atas mereka, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Maka yang dimaksudkan sebagai
batni Makkah ni adalah Hudaibiyah, walaupun Hudaibiyah bukanlah sebahagian daripada Mekah. Kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya, ini dalam bahasa Arab kalau kita belajar, ini satu bentuk daripada majaz, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Contohnya kalau orang sebut pada kita, oh duduk kat mana? Duduk kat KL, padahal duduk kat Rawang. Kita balik kampung kat Johor kan, hari raya ni, musim bukan PKP tuan-tuan, maka dah habis saya nak balik, mana-mana balik KL, padahal Rawang tu jauh daripada KL tu tuan-tuan. Ataupun kita nak balik ke tempat lain, Kelang, kita panggil KL juga, bagi orang kat selatan panggil KL juga tuan-tuan. Jadi ini adalah sebahagian daripada uslub dalam bahasa Arab. Ini uslubiyah dalam bahasa Arab tuan-tuan ya. Jadi kalau kita lihat perkataan Makkah ni, ini seperti disebut oleh Ibn Ashur, zahir kalamil asas, kalam al-asas anna haqiqat al-batn jawful insan wal hayawan wa anna isti'malahu fi ma'ani al-munkhafid min syai' aw al-mutawassit majaz. Ini satu bentuk majaz yang saya nyatakan tadi ya. Qala Raghib wa yuqal lil jiha as-sufla batnun wal ulya zahrun. Kata Raghib al-Asfahani, kalau sebut perkataan batn ni berarti bahagian bawah, dasar. Kalau sebut ulya, maka ia merupakan zahar. Zahrun itu ulya, bahagian atasnya. Wa yuqal batn al-wadi liwasatihi. Kalau kita sebut batn wadi ni biasanya merujuk juga ke bahagian tengah. Jadi wal ma'ruf itlaq lafz batni idza udhifa ila al-makan an yurad bihi wastul makan kama fi qawli Ka'ab bin Zuhair. Jadi maksud kat sini iaitu yang dimaksudkan oleh Allah adalah Hudaibiyah itu sendiri. Dan Hudaibiyah ni kata Ibn Ashur, sebahagian daripadanya termasuk tanah haram, sebahagian daripadanya termasuk tanah halal. Kalau tuan-tuan pergi bersama kami umrah ke Mekah nanti, insya-Allah, nanti kalau sampai ke Hudaibiyah untuk buat umrah sunat kan, nanti kita beritahu kawasan ni tak boleh niat, kena niat kawasan ni sebab ni tanah haram. Kita nak buat ibadah umrah sunat kena keluar pergi tanah halal. Jadi Hudaibiyah ni sendiri terbahagi kepada dua, satu Hudaibiyah tanah halal, satu Hudaibiyah tanah haram. Jadi nanti saya tunjukkan tuan-tuan pergi umrah dengan kami ataupun ustaz-ustaz saya nanti boleh menunjukkan kepada tuan-tuan perjalanan dengan kami bukan sekadar umrah, tapi umrah penuh tarbiyah. Bukan ziarah biasa, tapi ziarah penuh dengan fakta, ya, pengajian yang kita adakan dan sebagainya. Jadi kata Ibn Ashur bahawa tempat ini sebagainya merupakan tanah haram, sebagainya merupakan tanah halal. Maka itulah yang dipanggil sebagai majaz bila menyebutkan kawasan Hudaibiyah adalah tempat yang Allah telah menahan tangan musyrikin daripada menyerang umat Islam, dan kekuatan Islam daripada kena kepada kaum musyrikin. Kedua-duanya Allah elakkan berlaku dengan kehendak daripadanya kerana mengandungi hikmah yang besar di sebalik peristiwa tersebut. Dan perkataan Makkah ni untuk pengetahuan tuan-tuan dalam bahasa Arab, ini hebatnya bahasa Arab, bahawa dalam surah Ali Imran Allah menyebut perkataan Makkah dengan Bakkah pula. Apa beza Makkah dengan Bakkah tuan-tuan? Ya, jadi apa beza antara Makkah dengan Bakkah? Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam bahasa Arab makhraj huruf ba dengan mim ni sama, mim ba kan, mim dengan ba. Jadi dalam bahasa Arab ada perkataan-perkataan yang share mim dengan ba tu dianggap sebagai sama. Contohnya perkataan sebagai armad, dipanggil juga sebagai arbad. Mim dengan ba tu maknanya sama, keluar tempat keluarnya sama, makhrajnya sama. Maka ada setengah kabilah yang menyebut armad, ada setengah kabilah menyebut sebagai arbad. Gitu juga kalau sebut perkataan lazim, ada kabilah menyebut sebagai lazib, kerana ba dengan mim itu bagi mereka sama makhrajnya. Bila sama makhrajnya, maka dia membawa makna yang sama. Itu sebab dalam surah Ali Imran kita mendapati Allah menyebut perkataan Bakkah. Di sini Allah sebut perkataan Makkah. Jadi kalau kita fahami bahasa Arab tuan-tuan, kata Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, maka Makkah ni bahasa perkataan mim kaf, Makkah, wazan dia syaddah, fa'ala. Jadi Makkah mim kaf, ni fi'il dia, ini kata kerja dia, ya, bahasa Sulaiman. Jadi kalau sebut Makkah ni menunjuk kepada kota yang berada di Saudi yang kita tahu pada hari inilah, yang mana Kaabah merupakan kiblat kaum muslimin. Maka kata Makkah ni sebenarnya diambil dari perkataan Makkal fasilud dar'. Makkal fasilud dar' berarti anak unta menghisap susu ibunya sampai habis. Maknanya kuatnya anak unta itu menghisap susu. Maka makna menghisap, al-fasil maknanya anak unta, ad-dar' berarti susu ibunya. Maka anak unta menghisap susu ibunya bersungguh-sungguh. Mana menunjukkan kat sini bahawa dia satu bentuk majaz juga yang merujuk bahawa Mekah ni merupakan tempat yang sangat kontang.
Jadi ibarat macam unta tadi minum susu ibunya sampai kering, sampai kehabisan. Makna nak menggambarkan gelojohnya minum susu itu sampai memang kehausan yang amat sangat. Maka Mekah juga satu kota yang kontang. Kota yang beribadah di situ, menghapuskan dosa-dosa. Begitu juga maksud yang dikemukakan. Jadi maka makna menghisap sampai habis. Jadi seolah orang pergi ke sana mengharapkan pahalanya, mengharap pahala pada Allah, mengharap dosa diampunkan oleh Allah. Juga ada kaitan dengan perkataan Makkah ini untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi yang mengetahui keindahan bahasa saja yang akan dapat menjelami, mentadabur indahnya ayat-ayat Allah SWT. Jadi nama ini mengisyaratkan bahawa kota ni sebelum Zam-Zam diterima, datang ke situ dengan munculnya Nabi Ismail dengan ibunya Hajar. Maka maksud kat situ kota itu ibarat kota yang kontang, yang apa juga air melekat di permukaannya tidak akan kekal lama, dia akan hilang. Maka itulah maksud Makkata daripada asalnya tuan-tuan, kata para ulama lughah. Faham tuan-tuan? Macam tak fahamnya. Faham Jadi ni beza di antara Makkah dengan Bakkah. Kedua-dua menunjuk kepada benda yang sama, kerana dalam bahasa Arab dia struktur huruf, makhraj huruf ini keluar di tempat yang sama. Maka orang Arab menyebut perkataan yang sama itu dengan sama ada huruf mim ataupun huruf ba. Arbat, armad, lazib, lazim, irbit, irmid. Jadi itu bahasa Arab. Dulu kami duduk kat Jordan dalam tempat irbit, irmit. Baik. Kemudian datang perkataan wa kana Allahu bima ta'maluna basira, sedikit pada ayat 24, iaitu ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tazyil, satu bentuk tatwil, satu bentuk huraian yang bertujuan di sebaliknya adalah untuk mengukuhkan lagi sifat-sifat Allah SWT, kasih sayangnya yang diberikan kepada nabinya dan kepada orang Islam. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah SWT itu apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Jadi berdasar pengetahuan Allah yang luas itulah Allah mengaitkan sebab-sebab dalam bentuk yang sangat sempurna hingga kaum muslimin dapat kemenangan. Dan berdasar itu pula kaum muslimin akan memasuki kota Mekah, melaksanakan umrah dalam keadaan aman pada masa akan datang, menunaikan haji, bahkan walaupun pada kali itu mereka tidak dapat menunaikannya. Jadi dalam ayat yang ke-25 ni menceritakan lanjutan bahawa Allah tidak mengkehendaki berlaku sebarang pertempuran pada waktu itu, kerana pertempuran itu akan merugikan umat Islam sendiri. Kerana di Mekah masih lagi terdapat orang-orang Islam yang menyembunyikan keislamannya kerana bimbang apa-apakan oleh golongan musyrikin yang dominan pada masa itu. Kalaulah Allah tidak menyekat perbalahan dan persisian yang berlaku, maka umat Islam boleh jadi memerangi penduduk Mekah. Sedangkan di kalangan penduduk Mekah itu ada ramai orang yang muslimah yang menyembunyikan imannya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Dan jadi akhirnya kalau terbunuh orang Islam yang tidak dapat dikenal pasti antara orang Islam dengan bukan Islam pada ketika itu, maka tentulah umat Islam akan merasa sedih, sesal dan kena bayar diat pula. Diatnya itu satu bentuk denda yang dikenakan kerana membunuh orang Islam, seperti yang kita belajar dalam hukum jenayah Islam. Jadi itulah yang maksudkan ayat ke-25 tuan-tuan. Esok kita sambung lagi setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan buku Kem Bestari Salat untuk bimbingan anak-anak kita di peringkat sekolah rendah, supaya dapat salat, wudu dengan sempurna, menghafaz surah pilihan, belajar azan dan sebagainya. Kem Bestari Salat boleh membantu tuan-tuan untuk membimbing anak-anak kita supaya salat dengan cara yang betul. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Beli secara online tuan-tuan. Order online, nanti kami hantar terus ke rumah, ke pejabat, ke sekolah dan sebagainya. Cikgu ibu bapa, tuan-tuan, perempuan yang dimiliki kasihan, betulkan salat anak kita. Di Telagabiru juga kami menyediakan buku-buku jawi, buku-buku khat. Ajarlah anak-anak kita belajar tulisan seni jawi tuan-tuan dan khat. Kerana saya mendapat pesan daripada penulis Quran yang terkemuka, Syekh Dr. Osman Taha, yang tulis Quran, semua Quran di tangan kita tulisan beliau sebenarnya. Mana-mana penerbitan Quran di Malaysia, keluar Malaysia ke, semua pakai tulisan khat Syekh Taha Osman Taha, orang Syria, ulama Syria ni berkata, pesan kepada saya, Zazan, pesanlah kepada anak-anak kamu kat Malaysia, rajin-rajin tulis Quran, belajar tulisan jawi, baiki tulisan mereka, kerana mendapat tulisan jawi dengan betul dan tulisan Quran dengan betul adalah satu kemuliaan. Nanti rezeki kamu akan dibuka oleh Allah. Aku dulu ketika belajar tulisan Quran, kata Syekh Osman Taha, ketika aku belajar tulisan khat dulu, semua orang menghina aku, tapi hari ni untuk pengetahuan kau, anakku, dia kata pada saya, setiap kali saya pergi Madinah saya akan ziarah beliau. Beliau berkata bahawa kalau engkau lihat
tulisan Quran ini menyebabkan nama aku dijulang dalam dunia, harta aku tak habis makan. Ini aku baru dapat cek dari negara Kuwait ataupun Bahrain pada masa itu, saya lupa, berjumlah 3 juta USD. Aku hantar semuanya ke Syria, Zazan, tempat asal-usul aku, negara itu tengah susah sebagainya. Harta aku memang tak habis makan. Di Madinah ini banyak tanah aku, tuan-tuan. Beliau cerita dia bawa keduniaan. Akhirat tu kita tak nampak. Bayangkan semua orang baca Quran tulisan daripada beliau, begitu mengalir pahala jariahnya. Beliau berkata kepada kita semua, ambillah tulisan ni, free aku bagi, aku tak minta apa-apa pun daripada kamu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ajarlah anak-anak kita tulisan khat. Kami di Telaga Biru begitu prihatin untuk mengadakan pertandingan khat. Kami adakan buku-buku khat, kaligrafi, ada pensel lagi. Tolong dapatkan daripada telagabiru.com.my secara online. Buku-buku khat ini penting untuk didik anak-anak kita kesenian. Daripada mereka belajar melukis, baguslah, tapi belajar tulis khat ini, mudah-mudahan rezeki mereka terbuka pada masa akan datang. Kita pun tak tahu tentang rezeki anak kita besok jadi penulis Quran terkemuka di dunia, dan semua orang pakai Quran anak kita, tulisan anak kita. Tak mustahil itu, tuan-tuan. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bagi tuan yang melakukan ibadah akikah, kami di Zazan Travel sedia untuk membantu. Kami akan sembelihkan untuk tuan-tuan kambing untuk bagi makan kepada orang yang memerlukan di Mekah dan juga Madinah. Tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon di bawah. Boleh hubungi Zahazan Travel untuk dapatkan maklumat lanjut. Tolong sampai kepada teman-teman kita yang lain yang dapat anak, yang bakal dapat anak. Maklumlah kat negara kita sukar nak mengadakan akikah, pada nak jemput orang makan dan sebagainya. Tapi kami boleh lakukan di Mekah, boleh lakukan di Madinah, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Akhi Zulbahri Zainuddin, barakallahu fiik. Nurita Ahmad, Abdul Rahim Saleh, Dr. Nur Azia Ayub, terima kasih. Nazira Nazri, Atik Syidah, tolong sharekan video ni ke teman yang lain. Azaz Zahri, Amira Syahidah, terima kasih semua. Farida Kasim, baik, Rosamas, terima kasih semua. Jumpa lagi esok insya-Allah. Hamidah Abdullah, barakallahu fikum. Terima kasih. Muhammad Adib, terima kasih. Khairia Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhaila Muhammad Yusuf, terima kasih. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.